yang sepatutnya dia yang nak ajar saya kan, nak sedarkan saya balik. Kebetulan sebelum tu saya memang dah tak jawab telefon dah, daripada family apa semua saya tak jawab telefon kan. Saya tak jawab, tapi apabila dia datang tu automatik saya jawab terus telefon. Dia call petang dekat maghrib kan. Dia call saya, dia kata, "Abang, ni Zairul ni nak ambil abang nak ni." Dia tak nak jumpa abang. Saya automatik jawab, okey. Padahal masa tu saya dah missing action dengan family apa semua, dengan anak isteri saya pun saya abaikan dah masa tu. Saya dah lalai dah kan. Saya dah, orang kata dah khayal dengan diri sendiri, dengan apa kan, dengan dunia sendiri, tak dah abaikan dah family apa semua. Jadi Zairul datang ambil saya, jumpa saya. Masa tu saya bersekedudukan dengan satu perempuan Kristian kan. Saya berkedudukan sampai ada anak masa tu. Alhamdulillah cerita. Ini aib sendiri dah. Tapi tak apalah, ini untuk ibrah, untuk pengajaran kita kan. Penyudah dia tu apa yang saya dapat. Kemudian Zairul pun malam itu juga pukul 6 pagi kan, kami berlepas daripada Bukit Mentajam ni, saya kawan saya perempuan tu dengan anak saya tu, anak luar nikah tu, dengan Zairul, dengan kawan driver dia, bawa saya terus pergi KL. Pukul 9 pagi saya sampai di Lanson Place. Lanson Place tempat yang Zairul duduk tu. Sampai di sana Zairul pun tekan butang apa bilik. Satu lelaki, yang ni lah hamba Allah ni. Dia buka pintu. Kan? Duduk dalam bilik tu? Dalam rumah tu, dalam bilik yang kita sewa tu, bila tekan loceng dia buka pintu. Sepatutnya adik angkat dia yang buka pintu. Tapi dia, adik angkat dia hamba Allah ni yang buka pintu. Pukul 9 pagi kan. Bila tu saya pun Zairul pun tengok, dia pusing balik, dia tengok nombor bilik dia, betul ke ni? Bilik aku tengok orang lain buka kan. Dia pusing balik tengok nombor bilik. Betul dia. Zairul tanya dia, "Hang siapa?" dia tanya. Dia tanya balik Zairul, adik saya tadi, dia tanya balik pada Zairul. Dia kata, "Hang siapa?" Dia tanya kat Zairul. Zairul jawablah, "Aku yang sewa bilik ni." Dia kata, "Kalau hang sewa, hang masuk lah." Dia kata. Dia kata, "Kalau hang yang sewa bilik ni, hang masuk lah." Kami pun masuk lah. Yang dia ni terus pergi masuk bilik air, basuh-basuh muka, lepas tu duduklah macam ni. Okey. Zairul duduk sini, hamba Allah duduk sini, saya duduk sebelah sini. Ya, kami 3 orang. Jadi Zairul pun bercerita lah apa kelab yang dia nak buat dah. Masa tu CSA, kelab apa Sahabat Abadi kan, untuk sama-sama membuat amal kebajikan ke jalan Allah kan. Zairul buka. Dia Zairul tunjuk kat dia. Bagus ni dia kata ni. Kan bab kebajikan ni kan. Tapi apa nak ikhlas kan dia tanya. Jadi kita jawab ikhlas kan nak buat ni kan. Tapi dia syak dah, dia kata hampa ni tak ikhlas kot, dia kata. Waktu duk cerita-cerita tu dia terkeluar bahasa yang mengatakan dia, "Aku ni sebenarnya jalan-jalan ni aku tak percaya," dia kata. "Sebab apa? Aku tak percaya pada Tuhan," dia kata. Yang kata hamba Allah ni. "Aku tak percaya adanya Tuhan," dia kata. "Kalau Tuhan tu kaya, apa saya aku susah." Inilah ayat yang paling dengar, ingat sampai lah, yang boleh ingat sampai lah. Inilah ayat dia kata, "Aku tak percaya ada Tuhan. Kalau Tuhan tu kaya, apa saya aku susah." Dia kata macam tu kan. Bila dia jawab macam tu, jadi Zairul duduk sini, dia duduk tengah, saya duduk sini. Zairul ni dia terus angkat tangan dia ibarat letak dekat leher sahabat ni, hamba Allah ni. Dia kata, "Kalau zaman Rasulullah dulu," kata, "pancung dah hang ni," dia kata. "Tak. Hang mengucap balik," dia kata. "Hanya nak main-main." Padahal kita dalam jahil ni, saya dengan Zairul pun sama-sama kepala. Tapi orang kata yang abang pula pegang, "Bro, hello bro." Bahasa inilah kita, bahasa kita lah. "Bro, jangan main-main dengan akidah ni lah. Kita boleh terkeluar daripada agama, jatuh kita punya sadar." Kan, saya nasihat macam tu lah. Tapi Zairul yang garang lah, dia angkat leher, letak kat leher dia macam tu. Dia kata, "Kalau zaman Rasulullah tu pancung dah ni." Kita anggap spontan jawapan kita, mana dia mempermainkan, mana dia Islam kan. Kita pandang memang dia Islam lah, itu Melayu kan. Jadi kita pun beranggapan dia ni macam murtad lah kan, tak percaya pada Tuhan. Secara spontan yang kita ni kan, tak apalah bila kami bertekad, dia mati-mati mengatakan tak ada Tuhan, dia tak percaya kan. Mana ada Tuhan, dia kata, "Kalau Tuhan tu kaya, mesti aku kenapa aku susah, dia kata, kenapa dia tak tolong aku." Macam-macam lagi lah. Tapi yang saya ingat perkataan dia, itulah yang paling saya ingat sangat. Yang lain tu saya tak apa ingat kan. Tak apalah. Lepas tu, lepas dia bertekak tu kan, dia tak nak, dia tanya cakap apa. Lepas tu dia bangun. Masa tu lebih kurang pukul 11 pagi. Dia bangun, dia keluar dekat pintu tu, nak bilik hotel tu, dia nak keluar. Semasa dia nak keluar tu kan, dia dah pakai kasut dia, pakaian dia lah, saya lupa cerita. Pakaian dia baju pink, body shirt baju pink macam ni kan, tapi pink, tapi ikut body lah, ikut saya body dia, badan dia tinggi hitam kan. Tapi kata kalau 2 orang nak pegang tak boleh lah. Badan dia macam ni lah badan kan, kemas kan.
kira dia warna kulit gelap sikit lah. Seluar jin, pakai tali pinggang kepala serigala. Dia punya seluar jin, kasut dia setinggi ni. Masuk Johnson ni. Masuk Johnson dia tinggi tu. Okey, dia dah pakai semua, dia panggil, dia nak keluar bilik tu, dia tunjuk ke atas. Dia salam dengan saya, dengan kawan saya tu yang tu, dia salam. Dengan Zairul dia tak salam. Dengan Zairul dia tak salam. Zairul pun tunduk macam tu. Tapi masa dia jalan sampai dekat pintu nak keluar tu, yang Zairul ni automatik terpandang pada dia. Dia tunjuk atas, dia tunjuk sini. Hilang. Tak, maksud dia kosong, tak tahu, tak ada apalah maksudnya kita orang. Mungkin dia kata kat kita orang lah, mungkin dia kata Allah, mungkin di atas tu maksud dia Allah lah. Diri kita lah macam diri kami lah. Tak ada apa, dia kata kosong. Macam kata kami ni tak ada ilmu, tak ada apalah, jahil. Jadi dalam keadaan tu lah maksud dia. Memang masa tu kami dalam keadaan maksiat, kan. Maksud dia macam tu lah, tak apalah. Bila dia dah keluar, pukul 11 pagi tu dia keluar, kami pun bertekak lah, siapa dia ni, siapa hamba Allah ni, kan. Kemudian tanya pada adik angkat Zairul yang jaga, patut yang jaga bilik tu, rupanya dia tidur. Dia bangun tu, tanya dia siapa dia tu, dia pun tak tahu, Allah Allah. Ya, tak boleh masuk macam mana. Allah Allah, itu tak tahu. Dia tidur sampai kami bertekak ni pun dia tak bangun. Dia tidur atas sofa, tak bangun-bangun. Dan dia tak tahu apa yang kami bertekak dalam. Tanya dia pun tak tahu apa. Dan kami pun tak terlintas hati nak ikut dia ni siapa, kan, hamba Allah ni siapa. Tak ada, kan. Padahal kita polis, sebagai polis lalu kita tahu syak dengan pada orang ni, kita akan ikut dia, siapa dia ni nak tahu, kan. Tapi tak ada terlintas langsung. Tak apalah, dia dah pukul 11 tu dia pergi, kami pun rehat dah. Bertekaklah siapa dia hamba Allah ni. Zairul kata kalau dia baik, kalau dia betul, dia akan datang balik, dia kata. Tapi kalau dia setan, dia tak datang lah, kata. Itu kata Zairul lah, saya ingat dia kata tu. Tak apalah, kami dah sembang. Kami ingat memang dia tak datang lah, kan. Kemudian pukul 3 pagi hari tu juga, pukul 11 pagi dia keluar, kan? Pukul 11 tengah hari lah, kita agak 11 tengah hari. Malam tu pukul 3 pagi dia datang balik. Dia datang balik, Zairul yang sambut dia. Pakaian yang sama, tak berubah. Pakaian yang sama, datang balik. Dia dengan Zairul. Dia Zairul yang sambut dia, saya dalam bilik, saya tidur dalam bilik. Tapi saya sedar dia datang, kan. Betul. Dia dengan Zairul. Itu Zairul yang kena, dia sekolahkan Zairul lah. Itu yang kita kena tanya Zairul lah, apa yang dia kena, dia terbiah Zairul apa semua tu. Nasihat bab agama. Dan nasihat bab agama ya. Yang Zairul banyak dia terima bab ikhlas. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas tu? Zairul banyak terima tu, bab ikhlas. Macam mana yang dikatakan ikhlas tu, kan. Sebab apa nak buat kelab tu, memang kita memerlukan amanah yang cukup. Sebab apa, kalau menjadi kenyataan apa yang Zairul nak buat ni, memang bukan sikit dana, kan. Bukan kecil dana, memang orang kata besar lah, kan. Jadi takut di sinilah dia uji kita. Dia ajar cara macam yang kata ikhlas tu macam mana, kan. Sampailah dia tunjuk contohnya macam kat Zairul lah. Pada Zairul dia contoh macam duit apa semua. Dia tunjukkan duit, meja kaca tu dia tunjukkan, dia lapik duit atas tu, dia angkat tu, dia tunjuk macam ni. Orang pertelus kaca tu, dia nampak sampai apa yang ada. Jangan kita berselindung dengan sebalik apa-apa yang kita nak buat ni, jangan selindung dengan kertas ni. Bila letak duit atas meja kaca, kan, dia lapik kertas putih bawah. Kita tak nampak bawah ni apa benda, kan. Tapi bila dia tarik kertas tu, kita nampak kan tu. Faham tak maksud dia tu? Maksud dia itu yang Zairul yang dapat, bukan saya, kan. Saya selepas tengah hari, dia duduk sana. Tu yang kata dia minum, dia tak makan. Yang kita order makan daripada hotel, dia tak makan. Minum yang kita bancuh air tu, dia minum. Yang kita sendiri bancuh kat kita tu dia minum. Dia nampak kita masak, kan, kita masak air, kita buat kopi apa semua tu, dia nampak, dia minum. Tapi yang kita order daripada hotel, nasi, ayam apa ni, dia tak makan, kan. Jadi saya kena daripada tengah hari, daripada lepas Zuhur tu sampai dekat Maghrib. Maksud dia di sini, dia bawa saya, dia terbiah saya daripada saya, dia bayangkan dalam fikiran saya ni, yang secara yang saya tak sedar, mungkin secara sedar wallahu alam, tapi bukan, tak tahu macam mana yang dia boleh membawa saya ke alam tu. Dia bawa saya daripada saya dalam rahim ibu saya, dalam rahim ibu lagi, dan dia bayangkan ibu saya mengandungkan saya duduk dalam perut ibu, sampai ibu saya melahirkan saya, kan. Siapa bidan yang sambut saya semasa saya lahir, dia bayangkan, dan saya kenal muka tu.
bidan tu saya kenal, kan. Dia bayangkan bidan tu, kemudian ibu saya susukan saya, ibu saya besarkan saya, bapa saya cari rezeki apa semua, kan. Kemudian kita pandai berjalan, pandai bercakap, kemudian pergi sekolah. Dia bayangkan pula di sekolah darjah 1, cikgu-cikgu tu yang saya kenal semua. Dia bayangkan balik, oh Allah, saya ada berapa puluh tahun dah tu. Dia bayangkan balik dalam otak fikiran saya ni. Sampailah saya balik. Apabila sampai balik, bermulalah kita punya kehidupan beragama yang wajib kita tunaikan dan wajib kita jauhkan larangan-larangan Allah, kan. Di sinilah saya mula apa, dalam hati tu dah mula nak mengelak. Apabila dia bayangkan maksiat yang saya buat, saya cuba mengelak, kan. Bila saya lintas di hati saya maksiat yang saya buat, dia sebut, yang dengar adik saya. Adik saya saksi. Adik saya yang bongsu, Idrus ni, dia saksi. Kemudian perempuan yang datang sekali dengan saya, yang saya kata tadi kan, yang ada anak kecil tu, dia pun ada belakang saya. Dia dengar sekali. Dia dengar, saya tak bercakap. Terlintas di hati saya, dia, hamba Allah ni sebut. Terlintas saja, apa saja maksiat yang saya buat, apa saja ni, dia sebut. Hamba Allah ni, hamba Allah tu sebut, ni dengar ni adik saya saksi. Dia bawa saya daripada saya daripada balik tu, sampailah umur saya ketika itu, sampai hari itu, yang dia bawa macam-macam lah, yang apa, dari segi maksiat, sampai dia marah daripada saya, sampai saya ni lah sikap kita sebagai manusia, nak menyorok, kan, nak menunjukkan egonya kita, nak mengaku kesalahan kita tu. Saya cuba nak menafikan dalam hati tu lah, kan. Sampai dia kata, hamba Allah ni kata apa? Aku pernah nampak. Terasa macam dia cakap nak pukul kita, kan. Sebab apa? Kita nak menyorok, tak nak mengakui hakikat yang sebenar yang kita buat tu. Nak menyorok lagi maksiat yang kita buat tu, tak nak mengaku lagi. Maksud dia macam tu lah, kan. Sebab sedangkan masa ingat kita dengan Allah nanti, itulah yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Mulut kita dah tak bercakap lah, kan. Bagaimana tu benda yang lintas di hati itu, itulah yang sebenar-benarnya kita buat. Tapi sebagai sifat manusia ni masih nak menafikan, padahal itu hakikatnya, kan. Sampai dia kata, aku pernah nampak orang. Dia marah, kan. Lah terimalah. Dia kata tu nak jadi apa tu, kan, yang berkedudukan tadi tu nak jadi apa? Dia Kristian, kan, ada anak lah, kan. Sampai macam tu, dia bawa last sekali, sampailah tahap yang orang kata dia orang kata kalau londeh kain ni dah habis semua dah, nampak clear dah, tak ada satu pun yang terselindung. Last sekali dia kata, saya terlintas, dia kata, dia di hati saya ni, siapa dia ni? Hamba Allah ni siapa? Nah, hampa ni siapa? Ibarat kata macam tu lah. Dah bila terlintas tu ingatan macam tu, akulah malaikat maut dia dah, nak ambil hang ni. Lah hang nak buat apa? Masya Allah. Dia kata tu. Dia kata macam tu. Dalam hati lah, bukan kata ni percakapan tu. Dalam hati tu. Dia jawab. Kita tanya dalam hati dia jawab. Nah, dia tanya, kita terlintas di hati kita, dia tanya, hamba Allah ni siapa dia sebenarnya? Dalam hati kita ni, saya. Dia tanya, siapa dia ni? Dia jawab tu, akulah malaikat maut. Dia kata, nak ambil hang ni. Lah nak buat apa? Masya Allah. Bayangkanlah kita masa itulah kita terbayang, anak isteri kita, mak bapak kita, maksiat yang kita buat, dengan apa yang kita buat ni, aku nak mati duduk ke, nak mati berdiri ke ni, Ya Allah, takutnya tak tahu nak cakap macam mana. Nampak dia punya jasad dengan roh tu nak berpisah. Dah nampak dah, macam putaran. Kalau kita tengok apa, macam apa dalam TV, macam apa berbola tu, kan. Berbola tu, berpusing tu. Dia nak keluar daripada roh tu, kan. Dah tak nampak dah. Kemudian bila dah sampai tahap tu, saya pun bangun daripada sofa yang saya duduk dengan dia tu. Saya bangun, pergi masuk bilik air. Teringat nak mandi junub. Berapa lama dah tak mandi junub ni, kan. Teringat nak mandi junub, nak mandi hadas besar. Okeylah, ambil tolak apa semua, masuk bilik ni, masuk bilik air. Mandi boleh, nak baca langsung tak boleh. Satu ayat pun tak boleh. Nak sebut nawaitu ke, sahaja aku mandi ke, niat langsung, bahasa Melayu ke bahasa Arab, langsung tak boleh terima. Tak boleh nak ingat langsung. Masuk bilik air, dah mandi tak boleh. Saya keluar balik. Duduk melengong, masuk balik, mandi sekali lagi, tak boleh ingat juga. Keluar balik, masuk sekali lagi bilik air. 3 kali masuk bilik air, tak boleh mandi, tak boleh juga. Tak ingat langsung apa dalam bahasa Melayu, nak mandi junub, nak bersihkan ni. Ni malaikat maut duk tunggu ni. Dia duduk gelak dekat depan tu, kan.
Jadi penyudahnya terlintas di hati saya, aku panggil adik aku lah, bagi tahu kat adik aku apa sebenar jadi pada aku ni. Panggil lah adik saya yang Idros ni, yang adik bongsu yang nikah dengan Chinese ni. Panggil dia, Idros mai ni. Masuk bilik. Saya duduk atas katil tilam tu, bercerita kat dia. Idros, dia berdiri. Idros, ni abang nak cakap ke hang ni, abang hang ni sebenarnya penzina, pembohong, pendusta, peminum arak, penjudi, semua sekali declare kat dia. Kan? Cerita terus terang apa yang kita buat, yang mana kita kena tadi kan. Dan terbiang automatik saya tak secara langsung terus bercerita kat dia. Yang selama ni kita selindung apa pun, ada yang benda dia tahu, ada benda yang dia tak tahu kan. Saya declare tu kat adik ni. Adik tu kata, abang ni buang tabiat kan, ada. Ini bukan buang tabiat ni, inilah tabiat abang yang sebenarnya. Cerita kata, tak apalah. Saya pun masuk balik bilik air. Masa tu nak masuk maghrib lah, ataupun dah masuk waktu maghrib, saya tak pasti kan. Saya pun masuk bilik air. Masuk bilik air, ya Allah, Maha Suci Allah. Macam ada skrin TV tunjuk ayat untuk kita baca mandi hadas Dalam bilik air. dalam bilik air. Bukan maksud dia dalam tu, kita terlintas dia kalau dia di fikiran kita ni kan. Saja aku mandi maka ada usaha wajib kata diriku kena Allah Ta'ala. Mudah ya. Sebab apa? Allah buka. Semasa 3 kali tadi Allah tutup pintu hati tu, langsung tak boleh ni. Ingat nak mandi apa ni? Nak mandi junub macam mana? Ayat apa nak baca, apa niat nak baca, tak boleh sebut langsung. Bila dah declare dengan adik tu, pengakuan dengan adik terus terang macam tu, tadi kita semua dalam hati dengan dia kan, dengan hamba Allah tu, kita dengan hati, lintas di hati kita, hamba Allah ni akan cakap kan. Lepas ni sekarang pengakuan kita sendiri pada adik saya yang kata abang ni sebenarnya macam ni kan. Jadi adik saya kata, abang ni bukan tabiat kan. Bukan, dia kata, inilah tabiat abang kau sebenarnya. Masuk sekali bilik air, masuk sekali, ya Allah, Maha Suci Allah. Macam terbentang, ternampak macam kita dah tengok skrin TV tu. Dekat masjid ada ayat-ayat tulis satu. Macam itulah kan. Niat mandi junub, terus mandi kan. Dah dapat tu terus mandi terus sembahyang maghrib. Masa saya sembahyang maghrib tu, saya tengah sembahyang tu, masa biasalah kita bila takbiratul ihram, bila kita takbir, baca doa iftitah, lepas tu kita mula baca Fatihah. Semasa mula baca Fatihah ni lah yang apabila kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, fikiran kita dah pergi lain. Apa jadi tau? Bila fikiran tu melayang daripada luar tu, dia daripada luar, daripada hall ya, untuk bilik tamu tu, dia bukan nampak saya sembahyang dalam bilik ni. Dia boleh tegur tu nak pergi mana tu? Dia jerit daripada luar tu nak pergi mana tu dia. Tadi. Sebab apa? Hamba Allah tadi kan. Dia tegur dia dalam kita solat tu nak pergi mana tu. Sebab apa? Saya dah fikiran dah melayang daripada Fatihah tu. Kita baca Fatihah, kita dah melayang ke lain. Tu nak pergi mana tu? Lepas tu saya istighfar balik, kembali balik. Betul lah tu dia dah. Betul lah. Dia ikut sampai habis saya solat. Sampai habis solat, lepas solat saya tak berani jumpa dia dah. Tak berani nak keluar jumpa dia. Saya zikir. Tu zikir apa lama-lama tu, dia gelak. Dia kan. Sampailah waktu isyak, saya tak sedar masa bila dia keluar. Tak sedar. Lepas sembahyang isyak saya tengok dia tak ada dah. Itulah penutup dia. Waktu untuk hari itulah kan. Dia datang 3 hari. Yang mula-mula kita jumpa tu, hari pertama tu kan, yang pukul 11 pagi tu. Lepas tu pukul 3 pagi dia datang, sampai 3 pagi tu sampai ke maghrib tu baru dia keluar kan. Besok tu dia datang sekali lagi. Kami sambut dia cukup mesra. Dengan Zairul apa semua kan. Pakaian sama lah. Pakaian yang sama juga. Pakaian yang sama juga, tak berubah kan. Jadi maksud tadi yang saya cerita, masa dia mula-mula dia kata dia tak percaya ada Tuhan tu, ya, dia tak percaya ada Tuhan ni. Sebab itu yang dia datang balik pukul 3 pagi tu. Sebab apa dia kata, andai kata hang 2 orang ni, adik dengan abang ni, dia kata hampa 2 orang ni, kalau ikut apa yang aku kata tak ada Tuhan tu betul, aku tak main dah dia kata. Tapi sebab hang pun bangkang kan, nasihat aku suruh mengucap apa, aku main balik dia kata. Sebab apa dia kata, hampa ni masih ada lagi iman tu kan, walaupun hampa tak beramal kan, walaupun hampa dah melakukan dosa-dosa besar dia kata, tapi hampa masih ada ingat Allah tu ada lagi, wujud dia masih ada lagi dia kata. Aku main balik kan. Kalau hang mengaku juga macam apa yang aku cakap, kata tak ada Tuhan pun hang sokong tak ada Tuhan, memang hampa ni dah sesatnya dia kata. Aku tak main dah dia kata kan, memang hampa dah habis dah kan. Tapi alhamdulillah dia kata hampa dah boleh. Jadi hari terakhir tu yang dia pesan, dia kata hari pertama aku cuci, dia kata. Hari kedua aku isi, hari ketiga aku nak ucap selamat tinggal lah.
Aku nak balik dia kata. Dia tak abang nak pergi mana lah, tapi dia kata aku nak balik dia kata. Sampailah saya mengaku depan dia yang kata saya ni kata lebih hina daripada anjing dengan babi, dia kata. Yalah, diri saya mengaku pengakuan apa yang saya buat dengan maksiatnya, dengan abaikan keluarga apa semua. Alhamdulillah, dia kata. Lepas tu yang dia ambil kertas putih, dia lukis gambar orang lidi dalam kertas tu. Atas kertas tu dia lukis gambar orang lidi. orang tu gaya tu gambar orang lidi, kemudian kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kan. Lepas tu dia tulis tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lepas tu dia kata, dia lukis orang lidi ni, lepas tu dia tulis kenal diri, kenal Allah, cari guru, belajar. Dia kata macam tu. Cari guru, belajar, dia kata. Kenal diri kau, baru kau kenal Allah. Belajar. Itulah penutup dia. Syukur alhamdulillah. Siapa dia, wallahu alam. Tak boleh nak memang kita tak kenal dia siapa dia. Tapi 3 kali lah yang kita berjumpa dengan dia, dan berhadapan dengan dia. Dia datang tu, dia kata hari pertama aku cuci, dia kata hari kedua aku isi, hari ketiga aku nak balik lah. Sampai hari ni lah baru saya jumpa dengan ustaz, bercerita dengan ustaz. Ustaz kata, hello. Saya pun minta doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, engkau pertemukanlah bagi aku ni untuk aku mengenal siapa diri aku sebenarnya, macam mana mengenal diri dan macam mana untuk aku mengenalmu ya Allah. Kan, hantarlah, bagilah seseorang yang boleh membimbing aku untuk mengenal diri aku, tak? Alhamdulillah hari ni berjumpa dengan ustaz. Ustaz pun dapat. Syukurlah, saya cukup bersyukur. Walaupun perkara yang saya cerita ni mungkin mengaibkan diri saya sendiri, tapi saya minta maaf lah. Ini orang kata mungkin pengajaran bagi diri saya dan adik-adik muda ya. Dan sebab Allah tu masih sayang lagi, dia bagi peluang kedua untuk bertaubat kembali kepada jalan dia. Sebab itulah macam Zairul, dugaan dia berat. Zairul dugaan dia sampai accident. Dia koma 7 hari, kemudian dah hilang langsung ingatan dia. Zero. Dia macam budak baru lahir dia ni. Zairul ni sekarang ni baru ada pengisian. Sebab itu sekarang ni bagaimana Allah tu buang langsung otak-otak dia yang dulu geliga menipu apa semua ni, maksiat apa semua, hilang, zero. Dia tak ingat. Apa yang dia ingat itulah kelab dia ni dengan kalimah, dengan hamba Allah, cerita hamba Allah ni dia masih ingat lagi. Itu dia ingat lagi. Cerita dengan berjumpa dengan hamba Allah ni dia ingat lagi. Dengan apa kelab dia ni, CSA yang dia nak buat ni. Lagi satu apa lagi satu dia yang dia masih ingat, itu berkenaan dengan agama juga. Yang lain memang dia lupa langsung. Anak dia sendiri pun dia tak ingat dah. Kan, dia ada anak 2 dah bercerai. Allah ambil isteri dia dengan anak dia, Allah pisahkan dia. Kan? Sebab hamba Allah tu pun sendiri kata, dia kata ini bukan isteri, dia kata bini. Walaupun dia isteri dia sah, tapi hamba Allah tu tahu perhubungan dia dengan isteri dia, dan dia dengan isteri dia macam mana, isteri dia dengan dia macam mana, kan? Dia kata mana berpisah juga, putus juga dia. Macam saya pula, saya sampai ke tahap masuk penjara. Ya Allah, yang saya mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku nak bersihkan diri aku nak sucikan diri aku ya Allah. Kan? Apa yang saya terima? Saya ditangkap bersama dengan 3 orang dalam rumah sewa, yang saya sewa asal rumah tu, kemudian saya bagi ke kawan saya sewa. Saya datang untuk ambil sewa rumah untuk bayar pada tuan rumah. Hari tu saya puasa sunat, macam ini hari Senin, saya ingat hari 23 hari bulan tu. Selepas buka puasa tu, saya pergi rumah dia lepas maghrib, kan. Lepas buka puasa saya pergi rumah dia nak ambil duit sewa rumah. Kebetulan kena tangkap. Polis masuk serbu, kan, jumpa pistol mainan. Depa target pistol rumah tu, dia kata ada pistol. Tu polis tangkap. Ada pistol, jumpalah pistol mainan, tembak cicak tu, Thailandnya tu, kan. Tapi nampak memang betul tu, pistol betul lah. Kemudian jumpa dadah pula dalam bilik air. Dia orang geledah-geledah dekat bilik air tu, rupanya budak ni isap dadah ganja, kan, 100 gram. Jadi kena tahan riman lah dengan saya sekali lah. Dia angkut, dia tak lepas, kan. Kami 3 orang. Jadi ditahan di penjara Pulau Pinang selama 17 bulan. Tapi saya bersyukur pada Allah, sebab apa? Di dalam penjara itulah saya dapat sebenarnya untuk yang niat saya tadi sebelum saya kena tangkap tu, minta pada Allah, aku nak sucikan diri aku dengan dosa-dosa yang pernah aku lakukan ni. Di situlah Allah tempatkan saya dalam satu bilik kurungan, kan? Yang tak ada langsung mata nak tengok luar ke, kaki nak berjalan keluar tempat-tempat maksiat ke. Makan minum saya apa yang orang bagi, halal tak? Makanan halal saya dapat, makan minum-minum saya halal dapat.
Bahawa mata saya tak pandang maksiat, tak ada TV, tak ada apa kan dalam bilik kurungan. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya berpuasa sunat, saya sembahyang, saya solat, belajar dengan ni kawan-kawan yang ada ilmu. Lepas tu kitab-kitab yang ada dalam tu saya minta kepada warden tu, saya belajar itulah. Saya amalkan puasa sunat, saya amalkan sembahyang nafil kan, segala-gala yang lagi nak buat apa duduk dalam penjara 17 bulan, bayangkanlah kan. Saya tak dibicarakan, pergi bicara. Kawan yang tuan budak tu dia mengaku salah depan hakim, barang tu dia punya, dia kena hukum 7 tahun 10 rotan. Ya, macam saya tak dibebaskan juga sebab dia charge dua. Satu section tu memiliki dadah tu jatuh. Jadi memiliki dadah ni dia jatuhkan, tinggal section 34 bersama bersubahat. Ya, memiliki dadah section 34 kerana kesesaan tu. Jadi yang Allah pula dia tak buka padahal saya dah guide dah budak ni, hang mengaku salah, nanti beritahu kat hakim, kata barang ni hang punya kan, kami dua orang ni tak tahu apa kan. Jadi kami dua orang ni teranaya ya sebenarnya, jadi barang ni memang hang punya kan. Tak apa. Bila dekat hakim nanti dia mengaku depan hakim, dia mengaku bila jurubahasa tanya dia mengaku salah tak mengaku salah. Saya tak mengaku, kawan saya seorang lagi tak mengaku, yang dia mengaku kan, dia mengaku. Jadi hakim dia mengaku dia tak cakap depan hakim yang kata barang tu dia punya, dan kami dua orang ni dia tak tahu apa-apa, datang rumah dia nak ambil duit saya rumah kan. Dia tak cakap macam tu. Jadi hakim tu tak boleh nak bebaskan kami sebab section 34 tu bersama tu masih ada. Jadi dia postpone tiap kali pergi mahkamah, tiap kali pergi mahkamah sampai lah 17 bulan kan, di dalam mahkamah di penjara Pulau Pinang tu. Itu yang dugaan bagi saya. Jadi apa yang saya dapat dalam penjara itulah saya bersyukur, sebab daging yang orang kata mungkin Allah nak sucikan diri saya, kemungkinan macam itulah agaknya kan. Di situlah tempat yang sebersih-bersihnya bagi saya untuk tidak bercampur dengan benda-benda maksiat ni kan. Mungkin saya di luar ni saya tak dapat, memang takkan dapat sebersih itulah. Dari segi mata saya, telinga saya kan, mulut saya kan, hati saya, mungkin tak dapat. Di situlah yang saya dapat, saya terima tu, orang kata yang sebenar-benarnya suci kan. Yang selama ni saya minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku nak sucikan diri aku ya Allah daripada segala dosa yang pernah aku lakukan, aku nak bertaubat ya Allah. Jadi Allah hantar saya di situ secara asbab dia, dengan kes dadah kawan saya ni, dengan saya sekali terlibat di dalam tu. Jadi 17 bulan saya ditahan, kemudian saya dibebaskan kan, tanpa tuduhan. Alhamdulillah, masih lagi berkhidmat. Benda ni bukan lama, tahun lepas saya dibebaskan, 2010 bulan 7 saya dibebaskan. Baru lagi dia ni, sebab saya ditangkap pada 23 hari bulan 2 tahun 2009. Kemudian sambung balik kerja. Masih dalam ni lah, tunggulah, tertib akan ambil tindakan lah. Dia orang akan ambil tindakan. Tunggulah, kalau insyaAllah kalau ada rezeki saya balik, mungkin saya akan diambil balik sebagai ni lah, anggota. Atau kalau tak ada rezeki, mungkin dia akan buat. Saya reda lah, serah kepada Allah lah, tawakal lah kan. Kalau Allah terima taubat kita, ada rezeki anak-anak lagi dalam ni kan, insyaAllah kan. Jadi itulah ini kesimpulannya. Saya dah kembali kepada keluarga dan dah dapat balik. Syukur Alhamdulillah, isteri saya pun banyak memberi dorongan. Alhamdulillah, dia pun guru Quran dan mengajar Al-Quran di rumah, tak pernah sunyi lah rumah tu. Alhamdulillah lah, syukur saya dapat isteri yang orang kata boleh kata solehah lah bagi saya, yang sembahyang tak pernah tinggal, yang mengajar mengaji. Tak, di mana saya duduk lah, masa saya di Bukit Aman pun rumah saya penuh dengan budak-budak mengaji. Tapi Allah duga saya sikit je, saya dah terbabas. Sampailah saya abaikan dia orang. Mungkin dia pun terima juga. Jadi kifarah yang saya terima itulah di dalam penjara 17 bulan. Zairul accident, hilang ingatan. Itu. Cuma adik saya yang bongsu tu, Idrus tu, dia cerita selepas kejadian yang kami kena ni, dia semasa dia keluar daripada bangunan di KL, daripada pejabat mana tak tahulah, tapi dia keluar daripada kawasan bangunan, dia diserang oleh gagak. Burung gagak serang dia. Adik saya yang bongsu ni kan, diserang oleh burung gagak. Mana ada pernah burung gagak serang orang? Tak pernah. Tak pernah jadi. Tiba-tiba burung gagak, burung warna hitam, gagak lah yang banyak dalam KL tu, serang dia. Sampai dia masuk dalam kereta, dia tutup pintu kereta, masih burung gagak serang dia. Wallahualam apa dia punya tu. Cuma dia tanya kepada saya saya kata
mungkin di atas kepala ni apa benda, tanggungjawab kau, isteri kau lah. Isteri kau tu nak Muslim, maklah kan, engkau ajar tak dia sembahyang. Saya kata macam tu lah. Mungkin itulah ke yang sepatutnya kau buat nak. Kan, itulah lebih kurang cerita dia. Alhamdulillah ya, sekarang itulah yang saya jumpa dengan ni tak usuknya. Alhamdulillah kan? Yang saya minta doa kepada Allah, minta pertemukan dengan seseorang yang boleh membimbing, mengenal diri tu, yang kata mengenal diri, mengenal Allah tu kan. Alhamdulillah. Hamba Allah tu memang saya tak kenal sampai sekarang, saya tak tahu. Saya bagi tahu mak saya pun, dia kata biarlah siapa dia, sama ada malaikat ke, wali Allah ke, hamba Allah biasa macam kita ke, yang penting apa yang dia tinggalkan kita, ilmu ya, dengan kesedaran kita kepada kembali kepada dia, itu yang penting. Itulah. Lama dah cerita tu sebab benda ni kadang-kadang saya nak bercerita pada orang tapi tak boleh, kerana tak ada link. Saya nak bercerita tapi jadi macam terbantut. Kalau orang tak faham dia, kadang-kadang orang yang tak semena-mena kita boleh bercerita lah. Dia jadi macam tu. Saya pelik juga cerita-cerita ni. Dia jadi macam tu. Kalau benda pelik ni kita semua saya kadang niat nak bercerita tapi bukan kata saya nak batalkan cerita kan dia. Nak bercerita kan dia tapi seolah-olah macam dia tak berminat atau jadi automatik saya senyap. Kan? Kadang-kadang benda yang saya malas nak cerita kat dia ni tapi automatik terkeluar. Tu cerita. Wallahualam, tak tahulah. Kan? Macam Ustaz Usuk tadi macam tu lah. Bila kita dah nak buat benda yang elok ni, kita kena declare siapa kita sebelum ni, siapa dia. Kan, biar kita jangan bila orang dapat tahu daripada belakang nanti orang kata dia ni bekas ni benda ni. Kita tak nak macam tu, biar kita cerita terus terang kan, luahkan. Sebab benda ni benda yang bersangkut dengan agama, tak ada dunia. Jadi kalau kita menyorok, macam saya kata tadi lah, kita manusia ni cuba nak menyorokkan maksiat yang dia buat tu, tapi benda terbongkar terbongkar juga, dia londeh sampai habis. Itulah, saya cukup bersyukur pada Allah. Dan lagi satu perkara yang pelik bagi saya, di masjid saya sembahyang Jumaat di masjid Tok Kun atas ni, kat macam bubuk Tok Kun atas dekat rumah Anwar Ibrahim atas sekali kan. Ada satu masjid Tok Kun atas tu, masjid sebelah kiri nak pergi Kulim, sebelah kiri tepi jalan lah. tepi jalan. Lepas pada Anwar Ibrahim, traffic light satu pergi Alma. Dia bukit tu. Anwar Ibrahim tak ada rumah Anwar Ibrahim. Tok Kun ni masuk dia tiba-tiba tiga. Dah. Saya cerita nak dah cerita ni. Ingat boleh bayang tak simpang Tok Kun nak pergi jalan pergi Kulim. Tok Kun Tak pasal. tak pasal lah. sebelum kita Kita kat atas dah, sebelum sampai merbuk macam bubuk. Sebelah kiri tu ada depan ni Tok Kun atas lah dia panggil. Tok Kun atas masjid tu. Cerita dia di masjid selepas sembahyang Jumaat, saya nak balik, saya keluar daripada masjid tu. Saya keluar pun dah nak habis, jemaah semua dah keluar nak habis dah kan, tak ramai dah. Satu hamba Allah tu panggil, Mustafa. Dia panggil nama saya. Saya pun pusing kan balik. Kan? Saya pusing balik. Mustafa? Saya lah Mustafa dia tu. Saya kata, cik ni siapa? Tak kenal aku lah tu. Minta maaf lah, tak kenal dia tu. Saya tak kenal dah. Kan? Saya tak kenal. Biasa duduk Melaka tak? Saya kata duduk tak pernah, tapi pergi tu pernah lah, rumah kakak saya ada sana kan. Nama Mustafa dia. Betul nama Mustafa. Nah. Dia kata sama dengan muka kawan saya tu. Di Melaka tu. Dia tak pernah duduk Melaka, dia tak pernah kata. Sama kawan saya dengan duduk di Melaka tu. Muka nama pula sama. Pernah tak berlaku macam ni? Nama yang sama, muka yang sama, tapi orang dia lain sebenarnya. Ini yang saya terjadi. Selepas tu yang saya kena tangkap. Lepas kejadian tu saya baru saya tangkap. Seminggu selepas kejadian tu saya lepas. Lepas saya keluar masjid. Dia sebut saya Mustafa kan? Saya lah Mustafa. Tapi dia tanya balik, memang saya tak kenal dia. Saya tanya nama dia tu pelik sikit. Pakai songkok kopiah hitam, songkok songkok kita, songkok Melayu kita. Orang dia pun tinggi tapi saya tak kenal siapa dia. Tapi dia sahkan lah saya, Mustafa, saya Mustafa.
Nama sama, dia kata sama, rupa apa semua, gaya berjalan, bongkok dia semua sama, dia kata. Yang dia kata kat saya ni, sama dengan kawan dia di Melaka. Wallahualam. Lepas pada tu lah saya kena. Tak tahulah siapa hamba Allah tu, tak tahu sampai sekarang. Tak dapat tak. Saya pun dah orang kata reda lah. Siapa dia, biarkan. Apa yang saya dapat daripada apa yang dia tarbiyah kita kembali kepada jalan Allah kan. Dia ajar kembali akidah kita. Alhamdulillah, syukur sangat. Itulah pengalaman hidup kan. Sebelum ni memang saya di masjid. Sebelum yang saya suka ke BM ni lah yang teruk sangat perangai jadi berubah. Allah tu uji sikit je saya dah jadi lalai. Semasa di Bukit Aman saya orang 10 surau. Urus jenazah, urus apa sembahyang. Sampailah sekarang ni dah tubuh masjid Bukit Aman kan. Jadi masjid Bukit Aman, dia dulu tak ada masjid Bukit Aman tau. Sebab sembahyang di masjid negara lah. Sekarang dah ada masjid Bukit Aman. Dan memang cukup dengan family man lah masa tu. Tapi bila tukar main Bukit Tajam ni lah, itu yang environment berubah, suasana berubah. Allah duga sikit ya, hanyut, sehanyut-hanyutnya. Tapi Alhamdulillah Allah kembalikan. Saya masih ada family lagi, masih ada keluarga, masih ada ibu bapa lagi kan. Macam Zairul, family dia tarik, dia pisahkan Zairul, lepas tu dia hilangkan ingatan terus. Nampak kedugaannya. Idrus ni wallahualam, Idrus ni masih dia masih, sebab dia tak kena direct. Dia kena tempias-tempias lah. Tu yang kata burung gagak ya. Dia ada masa tu. Ada tapi dia tak kena. Dia tak duduk sekali. Dia tak duduk sekali. Dia balik rumah apa semua dia datang, dia balik. Dia kena je kata. Semasa saya kena tu dia ada. Masa saya kena tarbiyah dengan nama Allah ni, Idrus ni saksi ya. Saya yang declare pada Idrus, kata abang ni macam ni kan. Sampai dia kata abang ni buat tabiat lah, bukan buat tabiat. Inilah tabiat abang yang sebenarnya kan. Lepas tu yang boleh mandi, boleh masuk bilik air sekali lagi, dapat mandi, boleh mandi, dapat ayat apa kan. Nampak. Kalau tidak, tu dia lah, kalau Allah nak tutup pintu hati kita, kata satu ayat pun dia takkan dapat. Lillahi ta'ala, itulah cerita. Macam kita domain kalau kita ingat-ingat kan. Kenyataan sebab Haji yang ada Haji tahu ni adik ni. Haji memang tahu, memang betul. Itu memang nyata Haji pun tahu. Kalau orang tak faham ni, kalau kita tak faham tak boleh. Betul, orang tak faham tak boleh. Orang kata macam kita reka cerita. Macam reka cerita lah kalau orang tak tahu kan. Tapi itulah yang hakikatnya sebenarnya. Siapa Tahu Allah macam tu, mana Allah. kita jumpa mula-mula dulu. Tapi kita jumpa balik sini. Tapi sebenarnya yang saya nak cerita satu lagi, yang semasa saya hanyut dengan adik saya ni, 8 tahun lah. kami tiga beradik ni, saya ingat lagi benda ni dalam pusat hiburan lah. Pegang tangan macam ni, tiga beradik. Saya, Idrus, Zairul. Abang bila nak berhenti? dalam pusat hiburan ni. Zairul tanya saya, abang bila nak berhenti? Sebelum umur 45 abang berhenti. Ni dalam pun. Jadi kejadian hamba Allah tu datang pada bulan 7 2006. Bulan 7 2006. Bulan 7 2006. Sebab apa? Tarikh lahir saya 20 hari bulan 10 tahun 61. Bermakna 20 hari bulan 10 2006 cukup 45. 3 bulan awal dia datang. 3 bulan awal. Sebab saya kata sebelum umur 45 saya nak berhenti, nak bertaubat lah. Sebelum 45 nak bertaubat. Dia datang 3 bulan sebelum 45. Betul, sebelum saya cakap sebelum 45 umur abang nak bertaubat. Dia datang bulan 7 nampak. Ini ada kaitan. Sebab dalam disko tu ni pegang tangan macam ni. Bila abang nak berhenti? Kata sebelum umur 45 abang berhenti. Macam nak sayang sikit. Itulah. Dah jumpa dah. Oh, yang Nabi tak buat lagi. Itulah. Syukur alhamdulillah kata apa yang saya terima. Main duduk sini mesti sejuk. Lewat balik ni. Tak apalah, ini kita sama-sama untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk ni, untuk kebaikan. Yang Mazhar tu kami dengar lah tu. Sebab kenduri baru dia cerita. Cerita dah, dengar lah cerita pengalaman kan. Pengalaman. Kami tiga beradik lah, yang satu sehanyut-hanyutnya kata orang. Itulah rentetan ujian daripada Allah tu. Dan mintalah pada Allah ni yang akhir ni bawa lah, orang kata kan, minta ada orang yang bimbing. Macam Zairul tu dia macam komputer lah
kena program balik. Kalau kau program benda yang tak elok lah dia akan ikut. Kan kalau kita program benda yang elok, jadi memang zero balik. Dia macam budak-budak balik ya. Kalau nak ajar dia sembahyang, daripada mandi junub kena ajar dia dah. Cara mandi macam mana, cara nak istinja macam mana, cara nak wuduk macam mana. Kena ajar balik macam tu. Kena download balik kepada otak dia. Kalau tidak dia memang tak tahu. Kan? Memang dia tak tahu. Kosong terus otak dia. Yang dia ingat 3 perkara tu lah yang cerita kat dia. Yang 3 perkara tu yang dia ingat. Hak lain semua tak tahu. Sampai anak dia ke apa, dia blank tu. Tu dia kata dia minta ingatan dia pulih macam dulu balik kan. Saya kata apa? Nak macam dulu balik. Nak apa-apa macam dulu balik. Kita nak yang lebih baik daripada dulu kan. Tak nak dah yang dulu tu. Nak yang lebih baik daripada dulu. Bukan dulu memang jahat. Kita kena buang yang tu. Tak nak macam tu. Jangan fikir minta kepada Allah, ya Allah ya tu kembalikan ingatan aku macam dulu. Jangan. Dia kata jangan minta macam tu. Minta kat Allah ganti ingatan yang lebih baik daripada dulu. Dan benda kerjaan yang kebaikan lah. Jangan minta pulih macam apa dulu. Waalaikumsalam. Boleh. Ustaz. Semayang. Semayang. Dah. Ya. Allah. Nak apa dah. Dia nombor 3 kan? Ni yang semalam. Ya, semalam tu lah. Yang pergi Norway tu kan. Dekat Itu dia kata Zarumnya dia dengar cerita lah. Dia dengar lah cerita. Zarumnya dia dengar lah. Abangnya tak dengar ni dah siap lah. Dah dengar ni, dia rakam ni. Dah rakam. macam ni dah Tapi cukup minat. Tadi dah ambil yang Mamu. Dah ambil yang rakam. Yang jeruknya. Zarum dah. Dah ambil hari tu kan, tu dengar cerita tu dekat. Dia cerita lah tu ni. Dah bagi belum? Dah ni dah. Dah bagi hari. Dah abangnya dah. Lama setengah jam adik. Tetap pula dia mah. Ya, betul. Ya kan. Dah tu dengar. Dah cerita dah. Dah tahu. Mau hunui tu dia cerita. Lepas tu baca ni cerita tadi. Saya punya pun dah cerita. Mana dah dapat? Dah dapat dah. Nanti kau dengar semua. Nanti kami ke rumusan dua orang. Kami ke buat scanner. Dah. Ini berakam, ini berakam. Kan cerita? Wah. Dia kata apa? Ketemu dengan Allah tu. Yang tadi Mamu yang ni. Dia abang Allah dia. Tambah lah cerita betul. Jadi kalau satu hari tu